Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Lio Amar bin Muhammad Aris daripada kumpulan 1 ingin membentangkan tajuk kajian kami tentang media sosial yang meruntuhkan akhlak dan nilai moral masyarakat di Malaysia. Ialah pertama sekali pendahuluan. Teknologi komunikasi terus berkembang dari semasa ke semasa. Ini kita dapat lihat di mana manusia pernah menggunakan radio, surat dan juga burung merpati untuk menghantar maklumat pada lokasi yang jauh. Contohnya memberitahu maklumat tentang status terkini aktiviti sukan. Ciptaan media sosial merupakan salah satu teknologi komunikasi yang canggih. Ini kerana media sosial membenarkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih ramai pengguna pada satu masa berbanding dengan teknologi telefon pada masa dahulu yang hanya membenarkan pengguna untuk berkomunikasi dengan satu orang sahaja pada satu masa. Baiklah, sekarang latar belakang kajian. Media sosial merupakan platform yang bersifat terbuka. Semua pengguna boleh meluahkan pendapat dan bakat masing-masing. Meluahkan pendapat dan pendapat masing-masing menyebabkan unsur-unsur positif dan negatif banyak tersebar. Akhlak sesetengah masyarakat runtuh disebabkan oleh pengaruh media sosial yang negatif. Menurut artikel yang ditulis oleh Liah pada tahun 2023, beliau telah menyatakan bahawa ketagihan yang hadir daripada penggunaan media sosial yang banyak menyebabkan moral seseorang menjadi semakin rapuh. Salam sejahtera semua, nama saya Yong Sing dan saya akan membincangkan tentang objektif kajian terhadap peruntukan akhlak dalam media sosial. So, objektif pertama adalah untuk kesedaran masyarakat terhadap impak media sosial terhadap akhlak dan nilai moral. Terdapat beberapa untuk meningkatkan kesedaran seperti seminar, workshop serta kempen kesedaran media massa supaya kajian ini dapat menyertakan masyarakat tentang risiko penggunaan konten tidak bermoral atau merugikan di media sosial. Objektif kedua adalah untuk mendorong penggunaan media bertanggungjawab. Ini boleh dilaksanakan melalui penyediaan panduan etika atau kod tingkah laku yang jelas dalam berinteraksi dalam talian. Platform yang positif dan bermoral akan membentuk persekitaran yang kondusif. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang konsep media sosial. Media sosial merupakan aplikasi moden yang dijadikan platform penyebaran harian bagi pengguna. Oleh itu, media sosial telah menjadi semakin rapat dengan orang ramai kerana mereka menggunakan media sosial untuk melakukan aktiviti-aktiviti harian dan ini memudahkan mereka, contohnya melakukan perbelanjaan secara atas talian dan juga melakukan tugasan yang diberikan oleh guru ataupun majikan-majikan mereka. Media sosial awal direkodkan merupakan aplikasi 6degree yang telah bermula pada 1997 dan berakhir pada tahun 2001. Kemudian Facebook telah muncul pada tahun 2004 dan aplikasi ini telah dicipta oleh Mark Zuckerberg. Baiklah, sekarang ciri-ciri media sosial. Pengguna memerlukan internet untuk mendapat akses ke media sosial. Ini kerana akses internet membolehkan pengguna untuk berkomunikasi dengan pengguna-pengguna media sosial yang lain, sama ada orang itu dikenali ataupun tidak dikenali. Ini dapat menghubungkan satu jalinan antara pengguna media sosial atas dasar sama ada bisnes ataupun hal-hal yang lain. Kedua, sebagai aplikasi untuk komunikasi antara masyarakat untuk perhubungan seperti mana yang telah saya terangkan, yang merupakan kebaikan media sosial yang mana memerlukan akses internet. Ketiga, merupakan menjadi penggunaan peribadi bagi tujuan bisnes dan politik. Contohnya aplikasi Facebook, X ataupun dahulunya dikenali sebagai Twitter dan TikTok dan media sosial yang lain telah dijadikan sebagai satu platform untuk melakukan aktiviti bisnes dan juga menyuarakan politik masing-masing. Oke, nama saya Karen. Sekarang saya akan menjelaskan faktor merekatkan akhlak dan nilai moral masyarakat semasa menggunakan media sosial. Faktor pertama adalah berhati-hati dengan tahu tentang pesan media sosial pada minta dan kita. Faktor kedua adalah sokong komuniti dan talian yang sehat. Sokong kedua ialah berehat. Kita pergi ke faktor pertama, yaitu berhati-hati dan ingin tahu tentang kesan media sosial pada minta dan hati kita. Kita perlulah sentiasa menyimak dan berhati-hati dan ingin tahu tentang kesan media sosial pada mental dan hati kita. Tidak perlulah menimbang baik dan buruk. Kita haruslah bertanya kepada diri sendiri, bagaimanakah media sosial membuatkan kita berasa dan berkelaruan. Dan memutuskan sama atau kita perlu melihatkan pendedahan kita pada media sosial semasa sekali atau kita perlu mengubah persekitaran kita supaya kita boleh mendapat manfaat daripada media sosial. Kita perlu pergi ke faktor kedua. Kita perlu mempunyai sokong komuniti dan talian yang sehat. Sebelum atau biarkan kata-kata ini boleh membantu kita melindungi kita semasa kita menggunakan media sosial. Kita boleh memberi pendidikan kepada anak-anak kita atau pelajar kita supaya kita boleh menggunakan media sosial dengan sehat dan memberi manfaat kepada orang lain. Atau kedua adalah berikan masa kepada diri sendiri. Rehat adalah pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan. Tentunya kesibukan dan letakkan maklumat, kita memerlukan masa untuk bersendirian dengan diri kita sendiri. Apabila kita berhadapan dengan diri sendiri, kita akan dibawa pergi oleh persekitaran internet. Dan emosi kita akan dipengaruhi oleh orang lain. Kita juga boleh mempengaruhi orang lain untuk menghadapi kehidupan diri sendiri secara positif kerana kehadiran kita sendiri. Ini adalah pembedaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denis Iman. Saya akan terangkan pasal pandangan tokoh orang awam terhadap impak akhlak dan nilai moral seorang dalam media sosial. Kat saya bagi dua lah, pandangan tokoh dengan pandangan awam. Pada pandangan tokoh, kita haruslah sebenarnya bertanggungjawab atas perkataan atau lisan yang dikeluarkan semasa mengakses media sosial. Sebab kita tahu lidah itu lebih tajam daripada sebilah pisau. Jadi kita kena jaga-jaga supaya perkataan itu tidak membuatkan orang lain sakit hati. Perkara ini juga telah dikatakan oleh bekas negara kita, Tuan Mahathir, kerana dia menganggap media sosial adalah sebagai sebilah pisau yang boleh diasah, dia akan tukul, digunakan untuk mengungkit acah atau menceritakan orang. Kita kena selalu berwaspada dengan apa yang kita cakap. Faham ni adalah berdasarkan apa yang kita dapat daripada responden-responden. Mereka ni cakap bahawa perkara ini berlaku disebabkan penyebaran kandungan yang berluasa tak perlu menjaga keakibat. Ini sebab media sosial zaman sekarang memang terlalu banyak maklumat sehingga kan kita tak dapat nak kawal yang mana betul mana yang salah.
Yang kedua adalah sosial media adalah platform yang membenarkan kebebasan suara dan membuat perkara tanpa diketahui aditi oleh orang awam. Dan yang ketiga, untuk kita halang perkara yang terjadi adalah ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting dalam mengajar anak mereka supaya mereka tidak menyalahkan sosial media. So mereka ni walaupun sibuk bekerja atau bersama, mereka kena tengok juga anak mereka supaya tidak menjadi mangsa ataupun lebih teruk lagi adalah punca mencederakan orang lain melalui dia punya lisan di media sosial. Itu saja saya dan teruskan pada part yang seterusnya. Kesan terhadap penyalahgunaan media sosial. Kesan pertama ialah berlakunya polarisasi dan konflik sosial. Isu negatif terdedah dalam internet menjejaskan hubungan antara kawan disebabkan pandangan berbeza. Media sosial sering menjadi tempat bagi polarisasi sosial di mana orang cenderung berkumpul dengan orang yang memiliki pandangan serupa. Ini dapat meningkatkan konflik sosial dan memperkuat pemisahan antara golongan masyarakat. Isu tersebut juga membazirkan masa dan ruang awam dengan menjejaskan hubungan erat antara masyarakat Malaysia. Menurut berita harian, purata pengguna internet di Malaysia berusia 16 hingga 64 tahun menghabiskan masa selama 2 jam 47 minit menggunakan media sosial setiap hari. Apabila isu negatif yang banyak dalam media sosial, maka semua orang membincangkan berkaitannya. Semua orang berpandangan berbeza dan ini akan berlakunya konflik. So, kesan kedua ialah gangguan hubungan personal. Isu persendirian yang terdedah di internet akan menjejaskan kehidupan dan juga menjatuhkan imej seseorang. Jika isu tersebut adalah negatif, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengganggu hubungan personal dan sosial seseorang. Orang boleh lebih terpaku pada interaksi online daripada hubungan interpersonal yang sihat di dunia sebenar. Kami menyampaikan kepada Dr. Sulaiman, nama saya lebih baik. Dan di sini saya ingin menyampaikan cara-cara untuk menggagalkan akhlak dan nilai moral masyarakat semasa menggunakan media sosial. Pertama sekali, ibu bapa harus memainkan peranan dalam menjadi suri teladan dengan amalan dan tingkah laku moral kepada anak-anak. Sebagai contoh, tindakan nilai murni seperti kesabaran, kejujuran, dan kasih sayang amat membantu dalam pembinaan asas moral yang kokoh. Sebagai impak, tindakan begini dapat membimbing anak-anak supaya membuat keputusan berpatutan dan bertanggung jawab. Seterusnya, pihak kerajaan wajar memperkuatkan undang-undang berkaitan penyebaran cyber. Hal ini berlaku sedemikian kerana fenomena berikut dapat menjatuhkan imej platform dan komuniti di Malaysia yang terlibat dalam media sosial. Sebagai batasannya, hal ehwal yang berkenaan tidak disebabkan dengan membawa kesan kritikal daripada masyarakat lapas Sarawak sekiranya pihak kerajaan memperkenalkan dan mengarahkan penggunaan kod etika digital. Pahagan dan pengiktirafan terhadap tingkah laku cyber positif ia dapat dinafikan sebagai salah satu langkah yang amat berkesan. Napsanya, pengabaran maklumat yang benar atau menyokong isu sosial yang penting dihargai pengiktirafan sama ada secara formal atau tidak formal, iaitu anugerah ataupun puja atas talian. Kesannya, masyarakat dapat memberi contoh yang positif kepada awam dalam pembinaan budaya yang harmoni atas talian. Di sini adalah seluruh dari saya. Sekian, terima kasih. Dengan ini kita akan membincangkan tentang kesan kes-kes yang menentukan akhlak dan moral terhadap pengguna. Yang ini kita boleh nampak, ini merupakan responden yang menampak isu licin dan isterinya dalam sosial media. Ini warna biru ini merupakan responden yang menjawab pernah. Dan ini merupakan responden yang menampak isu merempit dalam sosial media. 80.8% menjawab pernah. Ini sama juga. Apa yang akan berlaku yaitu kes yang tidak sehat selalunya menarik minat pengguna internet. Remaja yang meniru tingkah laku ini boleh terjerumus ke dalam gaya hidup yang tidak sehat dan akan merosakkan. Tidak mempunyai kemampuan berfikir kritis, yaitu mudah terpengaruh dan mempercayai maklumat yang salah, merupakan kesan kes-kes yang menentukan akhlak dan moral terhadap pengguna. Selain itu, kita akan membicarakan tentang kesan media sosial yang menjejaskan kehidupan terhadap pengguna. Dan ini merupakan soal selidik. Pandangan responden terhadap kandungan semakin menjadi tidak bermoral. Itu responden menganggap atau responden mereka berfikir bahawa kandungan dalam sosial media semakin menjadi tidak bermoral. 44.2% menjawab mungkin dan 40.4% menjadi adil. Ini merupakan peratus yang agak tinggi. Nah, ini merupakan masa responden digunakan dalam sosial media sehari. 48.1% menjawab 2 hingga 5 jam dan diikuti oleh 44.2% itu 5 jam ke atas. Ini masa yang agak tinggi sehari mereka dalam sosial media. So, kesan media sosial ini akan berlakunya konten menjadi semakin tidak berakhlak. Hal ini menyebabkan kegunaan media sosial telah disalah tafsir. Mereka menyalahgunakan media sosial ini dan kehidupan mereka menjadi tidak baik. Dan juga ia akan menambah hutangan seseorang, yaitu membeli barangan yang berjenama untuk mencontohi kehidupan mewah seperti dalam sosial media. Idola sosial media atau influencer akan menunjukkan kehidupan mewah mereka untuk menarik minat penontonnya. Dan remaja yang tidak bermatang atau pengguna sosial media yang tidak bermatang akan mencontohinya untuk membeli barangan yang berjenama. Selepas kita mengkaji kes-kes ni sama buat soal selidik, kita dapat kesimpulannya penyalahgunaan media sosial akan menguntungkan maruah, moral dan akhlak seseorang. Media sosial dicipta untuk memudahkan komunikasi antara satu sama lain dan bukan untuk meninggalkan komen yang akan menyakitkan seseorang. Mengikut kes-kes yang telah kaji, kita boleh mengetahui jangan selalu memuat naik kandungan yang akan menjatuh maruah keluarga dan diri sendiri. Kalau mengetahui suami atau isteri melanggar undang-undang, hari kita perlu menjalankan prosedur mahkamah. Jangan upload ke media sosial. Media sosial bukanlah seperti mahkamah, dia tidak boleh memberikan sokongan yang benar kepada sesiapa yang telah disakiti di dalam keluarga dia. Pengguna media sosial yang selalu memuat naik sesuatu di media sosial hanya menerima komen yang akan mendayus diri sendiri. Jadi, sebagai seorang yang berakhlak dan bermoral, setiap individu mestilah menjaga perkataan apabila memberikan mana-mana komen di media sosial supaya tidak meruntuhkan marah diri dan keluarga kita. Untuk mengelakkan cyberbully, setiap pengguna media sosial haruslah menjaga kandungan yang telah dimuat naik dan komen yang diberikan di dalam media sosial.